Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kepada para alim ulama, asatizah, para ustaz, tuan imam, pengerusi, ahli jawatan kuasa, pemimpin masyarakat di Bandar Bukit Mahkota ini, saya diminta oleh pihak masjid pada malam ini dalam slot kuliah maghrib khas untuk membicarakan tajuk tentang ancaman aliran sesat kepada masyarakat. Jadi saya ada sediakan slide untuk membantu saya membicarakan tajuk ini. Antara aliran-aliran sesat yang menjadi ancaman kepada masyarakat adalah aliran sesat dalam bentuk liberal, dalam bentuk yang terlampau inginkan kebebasan, dalam bentuk yang terlampau longgar sehingga seolah-olahnya agama sudah tidak relevan, sampai ke peringkat ingin menghalalkan yang haram, bahkan setengahnya itu sampai ingin membuang agama dari kehidupan. Ada juga aliran sesat yang datang dalam bentuk literal, yang terlampau terikat dengan teks, tidak faham konteks agama, mengenepikan peranan akal sehingga menjadi terlampau keras, kaku dan beku, akhirnya juga membawa kepada kesesatan. Ada juga aliran sesat dalam bentuk sektarian yang asalnya didorong oleh ketaksupan kepada puak-puak, biasanya ketaksupan kepada pendirian politik. Akhirnya ketaksupan itu membawa kepada memperkotak-katikkan agama, mereka-reka perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang sesat, semata-mata kerana ingin menyokong puak yang disokong, sektarian. Ada juga kesesatan berpunca daripada kecenderungan terhadap perkara-perkara yang mistik, nak perkara-perkara yang pelik, yang luar biasa, yang nampak hebat dari orang lain. Kalau orang lain solat, dia tak solat, tapi dia sudah makrifat, kata dia sudah hakikat. Nak dia tu kalau boleh berjalan atas air, kalau boleh nak terbang di udara, benda-benda pelik itu yang dibesarkan, lalu akhirnya menjadi sesat. Ada juga aliran sesat berpunca daripada luar, daripada agama Islam, dakyah-dakyah daripada pendakyah agama lain yang kalau boleh kita namakan sebagai evangelical, evangelism. Mereka ingin mendakyah agama mereka yang akhirnya membawa kepada memurtadkan orang-orang Islam. Jadi setakat masa yang ada, saya dimaklumkan sehingga 8.45, ada 1 jam lagi,
dan saya perlu beri laluan untuk laungan azan pada pukul 8.16 ya. Dan kalau ada soalan mungkin boleh diajukan dalam sekitar sehingga jam pukul 9 macam itulah ya, insya-Allah. Baik, satu persatu. Pertama, liberal ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri utama fahaman sesat liberal, iaitu pertama, kebebasan. Jadi mungkin orang tanya, kenapa Islam adakah tidak mengiktiraf kebebasan? Jawabnya tentu Islam mengiktiraf kebebasan, tetapi kebebasan yang ada batasannya ya. Jadi absolute freedom, there is no such thing as absolute freedom sebenarnya. Tapi ini yang menjadi fantasi golongan liberal, segala-galanya terbina atas kebebasan sehingga akhirnya agama sudah tidak jadi satu perkara yang penting dalam kehidupan. Kemudian dalam prinsip liberalisme juga mereka memperjuangkan equality ya, persamaan. Begitu juga dalam Islam ada mengiktiraf persamaan. Pertama, kita adalah semuanya makhluk Allah. Yang kedua, tanpa mengira agama dan bangsa, kita sama-sama anak Adam ya, children of Adam. Yang ketiga, kita sama-sama, kalau orang Islam, saudara-saudara seagama. Jadi ada persamaan. Tetapi yang diperjuangkan oleh golongan liberal, persamaan yang tidak bertempat ya, mereka nak samakan manusia ini secara total, Muslim dan non-Muslim sama. Jadi kalau orang bukan Islam boleh masuk Islam, orang Islam juga boleh murtad, keluar dari Islam. Itu yang mereka nak. Kalau berkahwin misalnya, yang pasangan perempuan dan juga lelaki, yang salah seorangnya bukan Islam, yang bukan Islam tak perlu masuk Islam. Sebab equal ya, semuanya sama. Gender equality ya, nak samakan lelaki dan wanita sampai ke tahap merubah hukum agama. Oleh kerana lelaki dan wanita sama, jangan suami saja boleh cerai isteri. Isteri kalau mahu boleh cerai suami. Tak tahulah berapa talak. Suami pergi mancing mungkin kena cerai, suami lupa beli beras mungkin kena cerai ya. Dan mereka nak misalnya dalam faraid tidak ada yang namanya lelaki, adik-beradik lelaki dapat 2 nisbah 1, tak. Dia nak sama rata. Ini equality yang diperjuangkan oleh golongan liberal. Dan relativism, mereka mengatakan bahawa there is no such thing as absolute truth ya, tidak ada kebenaran yang mutlak. Setiap sesuatu yang dianggap benar boleh dipersoalkan, kerana kebenaran itu adalah relatif, kata mereka. Tapi ini agak janggal, kerana kalau kita tanya kepada golongan liberal, teori relativism ini, teori yang mengatakan tidak ada sesuatu yang mesti benar, adakah teori itu mesti benar atau tak mesti benar? The relativism teori ini mesti betul ke tak mesti betul? Kalau dia kata teori ini betul, berarti dia dah langgar teori itu sendiri. Kan sepatutnya tidak ada benda yang mesti betul. Kalau dia kata tak mesti betul, buat apa kita nak berpegang pada sesuatu yang tidak terbukti benar? Kita dalam kehidupan kita nak berpegang dengan sesuatu yang sudah terbukti, proven to be the truth. Dan ada lagi lah dia punya dia misalnya desacralization, dia nak menyahsucikan. Kan kita ada elemen mensucikan. Contoh yang paling jelas, kita mensucikan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ni tak boleh kita tolak, ini divine, ini wahyu. Tapi kalau liberal, dia kalau boleh Al-Quran pun dia nak persoalkan. Pernah satu masa dahulu nak dianjurkan debat tentang larangan homoseks dalam Al-Quran. Adakah larangan itu patut atau tak patut? Nak mula masuk mempersoalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada juga di construction of syariah. Dia nak abolish semua apa yang kita faham. Dia nak deconstruct belief yang kita ada selama ini, dan dia nak persoalkan segala-galanya. Bahkan ada yang liberal sampai mempersoalkan kebetulan Al-Quran. Dia boleh kata Al-Quran tu barangkali ulama tersilap. Pada satu orang tokoh liberal dari negara jiran, dia kata dalam surah Al-Kafirun tu boleh jadilah ulama is possible, ulama tertambah satu huruf alif.
Padahal kalau kita suluh dakwah dia ini dengan suluhan ilmiah, benda itu impossible. It's not even a possibility. Sebab kalau kita tahu teori ilmu, sesuatu yang diriwayat secara mutawatir, yang dibawa berita itu oleh bilangan perawi yang ramai, mustahil salah. Kalau seorang dua, mungkin orang itu tersilap. Mungkin seorang dua itu terlupa. Tapi kalau sekian ramai menceritakan benda yang sama, maka itu al-mutawatiru yufidul qat'ah. Riwayat mutawatir menatijahkan putus, yakni pasti, tidak ada lagi kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Mana sudah yakin. Dan jangan kata Quran hadis, berita-berita semasa ni pun kalau sudah mutawatir kita yakin. Contoh mudah, siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang? Yang Mak Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya percaya dalam ramai-ramai ada yang sokong beliau jadi Perdana Menteri, ada yang tak sokong. Tapi yang tak percaya kalau beliau Perdana Menteri tak ada. Padahal mungkin majoriti kita tidak hadir majlis akad sumpah beliau jadi Perdana Menteri. Majoriti kita mungkin tidak baca wathikah pelantikan beliau. Tapi tidak ada antara kita yang masih ragu-ragu. Iyakah beliau sudah jadi Perdana Menteri atau masih orang lain atau bagaimana? Tak ada yang ragu-ragu. Kenapa? Kerana berita itu sampai kepada kita secara mutawatir. Ya, Sinar Harian lapor berita yang sama, Astro Abani lapor berita yang sama, Harakah Daily lapor berita yang sama, Al Jazeera, CNN lapor berita yang sama, maka tak mungkin benda itu salah. Padahal itu bukan cerita Quran hadis, ya. Kerana al-mutawatiru yufidul yaqin. Jadi sebenarnya tidak mungkin dia katakan tertambah satu huruf alif itu pun tak mungkin. Tapi tengok bagaimana orang liberal ni dia cuba nak bawa agenda dia. Dia kata dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun tu, ayat yang hujung sekali tu dah cantik. Dah very tolerant kata dia. Dah sangat bertoleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, kamu amanlah agama kamu, waliyadin, dan bagi aku agama aku. Nah, jadi kata dia, yang ayat yang nombor 2 tu tak matching dengan ayat akhir kata dia. Sebab ayat akhir tu very tolerant, ayat yang kedua tu sangat tidak tolerant. Kerana apa? Kerana mengatakan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Tak tolerant. Jadi tak matching dengan ayat akhir kata dia. Kemungkinan kata dia, ulama-ulama tertambah huruf alif. Jadilah la a'budu ma ta'budun. Sepatutnya tidak ada huruf alif. Sepatutnya baca la a'budu ma ta'budun. Nescaya aku sembah apa yang kamu sembah. Nah, ini kan kelakar. Kelakar yang bawa pada kufur sebenarnya. Kerana mengkotak-katikkan ayat Al-Quran sebegitu dah bawa kepada kufur. Kenapa saya kata kelakar? Kerana kalau macam itulah tidak match dengan yang bawah. Sekarang ni aku tidak sembah apa yang kamu sembah, kamu tidak sembah apa yang aku sembah, betul lah, lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, waliyadin, dan bagi aku agama aku, baru betul. Kalau memang la'abudu ma ta'budu, nescaya aku akan sembah apa yang kamu sembah. Dia sembah berhala, dia sembah apa, kita sembah juga. Nanti dia juga sembah Allah. Jadi sama-sama tukar-tukar ya. Orang Islam pun sembah berhala, sembah batu, sembah kayu. Orang bukan Islam juga, selain daripada mereka sembah berhala, mereka juga sembah Allah. Kalau begitu tidak akan jadi lakum dinukum waliyadin. Waliyadin dia akan jadi dinukum dini wa dini dinukum. Ya, agama kamu itulah agama aku dan agama aku lah agama kamu. Tapi nak ceritanya orang liberal ni dia sampai ke tahap itu. Dia berani untuk mempertikaikan, to question the belief. So basic dia adalah kita dilahirkan bebas. We are born free. Setelah kita manusia dilahirkan bebas, tiba-tiba kita diperhambakan oleh doktrin-doktrin agama. Datanglah agama kata ni haram, ni tak boleh buat, ni berdosa. Tak patut kata dia. Since we are born free, we should remain free lah. Kita dah lahir bebas. Kenapa pula kita nak dikongkong dengan agama? Kita sepatutnya kekal bebas. Ini adalah lawak jenaka golongan liberal. Kita dalam berdepan dengan golongan liberal, ada kalanya memang kita ambil pendekatan tolak 100%. Kita cakap no, you are wrong. You are wrong. Di sini contohnya.
Sejak bila kita dilahirkan bebas? Ini hanya fantasi. Kita tidak dilahirkan bebas. Cuba perhati organ jantung yang ada dalam diri tuan-puan. Ya, setiap kita ni ada jantung dalam jasad kita. Jantung ni organ yang rajin bekerja, kan? Tuan-puan dengar kuliah khas malam ni, jantung jalan. Lepas kuliah khas, pergi mengetih, mengopi, jantung jalan. Sampai di rumah dah penat, dah mengantuk, tidur, jantung jalan. Jantung berhenti, tuan-puan jalan. Jantung jalan, jantung berhenti, tuan-puan boleh kawal ke tidak? Ada tak orang boleh bagi jantung dia rehat 5 minit nanti sambung balik? Tak ada. Di IJN ada doktor pakar, ada peralatan canggih, ada perubatan moden. Berapa ramai yang mati sakit jantung di sana? Kalaulah jantung kita sendiri, dalam jasad kita sendiri, kita tidak boleh kawal, kenapa kita mendakwa kita bebas? We are not free. Bahkan realitinya, kita tidak memilih dilahirkan bila. Siapa yang pilih hari jadi dia? Kita tak pilih dilahirkan di mana. Tidak dipilih parents kita. Bahkan parents kita juga tak pilih kita. Mereka usaha-usaha dapat kita. Kalau mereka boleh pilih, mungkin mereka nak supaya lebih tinggi, kulit cerah sikit, hidung mancung sikit. Tak ada. Kita juga tidak memilih dilahirkan, rupa paras kita. Dan kita juga terikat dengan batasan-batasan biologi. Simple thing, kita akan meningkat usia jadi tua. Ya, kaum muslimat, kalau saya tanya, tak payah jawab. Jawapan obvious. Ada tak kaum muslimat yang tak suka kalau sentiasa nampak muda, nampak kulit tu cantik, ceria, ya, tak kendur? Tak ada. Ya, semua kaum muslimat nak nampak cantik. Sebab itu jutawan biasanya jutawan kosmetik. Jutawan air soya, jutawan jering, petai, itu jarang. Jutawan kosmetik ramai sebab produk laku. Ya, kaum muslimat suka nampak cantik. Tapi realitinya, walaupun hari-hari pun pakai apa? Cleanser. Lepas dah pakai cleanser, dab dengan toner. Lepas dah toner, letak pula moisturizer. Nak up lagi, letak serum. Buatlah benda tu hari-hari. Cuba kaum muslimat perhati, tidakkah lama-lama kulit makin kendur, uban mula berterabur, mata mula kabur, makan makanan keras, gigi pula gugur. Tu semua tanda-tanda nak masuk kubur. Tak nak pun berlaku pada kita semua benda tu. But then we are not free. That's how things happen. Kita lahir dan kita grow up dan kita jadi tua dan kita mati. That's how things are. Bukan kita pilih. So sejak bila kita born free? Bahkan kita sendiri pun buat undang-undang, traffic light, itu ini, sebab kita perlu kepada batasan. Jadi kita terpaksa tegas dengan orang liberal. Kalau sampai kamu nak mendakwa we are born free, that is just your fantasy. Please keep your fantasy to yourself. Angan-angan hang tu hang simpan seorang-seorang lah. Tak usah dia susahkan orang lain. Habaq kata kita ni bebas, tak ada batasan. Tak ada. There is no such thing as absolute freedom. Kalau kita bertegas dengan golongan liberal, mungkin dia undur sikit, dia ke belakang sikit. Dia kata okay fine, dia kata mungkinlah we are not as free as we imagine. Kita taklah terlampau bebas, tapi kita juga tak perlu kepada agama. Sebab kita sudah ada akal. Akal kita sudah memadai. Akal kita cakap ini benda tu baik, kita buat. Akal kita bagi tahu, oh kalau macam ni tak bagus, kita tinggalkan. So kenapa nak perlu ada agama pula? Okay. Kalau untuk yang macam ni, kita ambil pendekatan partial rejection. Kita tak boleh tolak 100%. Sebab apa yang orang liberal tu cakap ada benar. Iaitu akal boleh membezakan antara buruk dan baik, itu betul. Sebab itu kita ada istilah kanak-kanak mumayyiz. Kan kanak-kanak bila umur dia 5, 6, 7 tahun tu, akal dia sudah berkembang, dia sudah boleh membezakan, mumayyiz. Tetapi kalau nak menjadikan akal itu sebagai rujukan mutlak, tak boleh. Kerana akal itu masih terbatas berdasarkan exposure, berdasarkan pengalaman. Dan akal juga boleh dikalahkan oleh hawa nafsu. Kan? Ada orang yang dia buat keputusan tahun lepas macam ini, tahun ni dia menyesal. Kenapa? Dia sendiri menyalahkan apa yang dia pilih, yang dia buat tahun lepas. Bukan orang lain, dia sendiri menyalahkan. Itu biasa. Bahkan
kaum wanita lebih biasa lagi. Ya, mungkin tuan-tuan biasa shopping dengan isteri. Tapi biasanya stamina shopping ni orang lelaki dengan orang perempuan tak sama. Oh, perempuan buat shopping stamina hebat. Kita orang lelaki shopping biasa first thing kita cari kursi, tempat nak duduk. Paling aman kalau ajak isteri shopping, kita biarkan dia shopping seorang-seorang, kita duduk di kedai kopi atau apa, tunggu. Dia dah habis shopping, katakan 2 jam, dia ajak balik. Pernah tak jadi? Dah sampai rumah, dia kata, bang, besok kita pergi lagi kedai tu nak tak? Kita kata, kan awak dah beli 5 helai tudung, cukup dah tu. Ya, tapi saya rasa macam tak matching lah. Saya ingat nak kena tukar lah. Bayangkan, tadi dia dah rasa paling best yang dia pilih. Bila sampai ke rumah, akal dia sendiri mensalahkan akal dia di kedai. Ya, akal dia di rumah kata, ish, tak kena yang ini. Yang lagi satu lah lagi bagus. Jadi oleh kerana akal manusia itu terbatas, boleh kalah dengan nafsu. Ingat yang ambil rasuah tu tak ada akal. Bukan dia belajar, tak belajar. Ada BA, ada master, ada PhD. Tapi nafsu kan ada untuk melawan akal. Akal sudah tahu kalau ambil rasuah tak bagus. Tapi nafsu bisik, nafsu kata bila lagi bang, abang bukan minta dia bagi. Itulah khasiat abang beramal ayat 1000 dinar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nafsu kan ikut kita dengan ceramah, bukan nafsu kita tinggal kat rumah. Dia memandai baca ayat Quran. Akhirnya terkalahkan dengan nafsu. Maka perlu kepada akal untuk handle orang-orang, bahkan orang yang tidak guna akal pun ada zaman sekarang, ikut nafsu semata-mata. So bila kita bertegas begitu, mungkin orang liberal undur lagi. Kata dia, okeylah, kalau kita masih perlu kepada agama. Cuma yang kita orang tak suka, bila pergi pada agama ni, mesti kena ikut ulama'. Kenapa? Oh, sikit-sikit ulama' kata macam ni, sikit-sikit Imam Syafi'i kata macam ni, lepas tu Imam Abu Hanifah berpandangan macam ini. Kenapa kita mesti terikat dengan tafsiran ahli agama? Ini bukan cerita rekaan ya. Saya pernah hadir satu forum di Shah Alam beberapa tahun yang lalu. Selesai forum, datang satu orang peguam wanita, rambut blond, tapi dia cakap, saya orang Islam, dia kata. I'm a Muslim. But who are you to interpret religion for me? I can interpret my own religion, dia kata. Dengan rambut blond dia tu, dia confident, dia kata saya boleh tafsir sendiri agama saya. Dia tak mau ikut mufti, tak mau ikut fatwa, dia nak tafsir sendiri. Jadi ini adalah penyakit yang menimpa dua golongan sebenarnya. Pertama, golongan liberal tadi, bahasa dia macam itulah. Don't play God, jangan belagak Tuhan lah, nak kata itu haram, ini apa. Kami pun orang Islam apa. Kami boleh faham sendiri Quran. Bagi kami tutup aurat tak wajib. Kami membaca hadis, bagi kami tak ada ayat yang dia macam itu. Tapi ada satu golongan lagi, iaitu golongan literal, yang kita tak tahulah sempat tak sempat nak sentuh pada malam ni. Golongan literal ni sebenarnya sama juga. Dia mempertikaikan autoriti para ulama, tapi ayat dia tu lebih sokor Islamik. Yang tadi tu cerita lalu kita dengar apa dia ni kan. Tapi kalau yang literal ni, dia akan cakap, tuan-tuan, saya nak pesan pada tuan-tuan, kita ni dalam beragama, kita tidak perlu taksub pada ulama. Memang ulama tu alim, tapi tuan-tuan kena ingat, ulama tu tidak maksum. Yang penting tuan-tuan, kita itu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Oh, cair kita. Kita kata, ini baru ini orang tidak taksub ulama. Dia Quran Sunnah saja panduan hidup dia. Padahal, the end result sama macam liberal. Cuma hiasan dia lebih cantik. Pertama, dia kata, kita jangan taksub kepada ulama. Come on, ikut ulama bukan taksub. Ikut ulama adalah logik. Kita ikut pakar. Kita ikut doktor suruh makan ubat ni. Tuan Haji, obat ni makan 2 biji sebelum makan. Baik doktor. Yang ni 3 biji lepas makan. Baik doktor. Yang ni Tuan Haji ambil 4 biji ya, sambil-sambil makan. Baik doktor. Sami'na wa ata'na. Adakah kita taksub pada doktor? Tidak. Tapi kita respect dia punya expertise. Kan dia pakar. Kalau kereta rosak, kita tak ada bawa pada doktor. Kita bawa pada mekanik. Sebab itu pula expertise dia. Ya, nak naik kapal terbang, kita minta pilot bawa. Nak tahu hukum, kita tanya mufti. Jangan tanya hukum pada pilot, aku jahanam.
Jangan pula mufti bawa kapal terbang, itu bahaya. Jadi pertama, bila dia kata jangan taksub pada ulama, sebenarnya kita ikut ulama bukan kerana ketaksuban, tapi kerana hormat kepada bidang kepakaran. Yang kedua, kata dia yang penting kita ikut Quran dan Sunnah. Soalan kita, habis selama ni ulama berfatwa, ulama tulis kitab, kamu ingat dia ikut apa? Tidakkah selama ni ulama ikut Quran dan Sunnah? Kerana kalau kamu katakan tidak maksum, baik, kita ikut ulama bukan kerana ulama maksum. Kalau nak kira maksum tak maksum, sahabat Nabi maksum atau tidak? Sahabat Nabi tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi SAW. Oh, kalau macam tu tak payah ikut sahabat. Habis kita ikut sahabat, ambil ilmu Nabi daripada mana? Kita ikut sahabat Nabi bukan kerana sahabat maksum. Kita ikut sahabat Nabi kerana mereka adalah murid-murid Nabi. Kita kalau orang mengaji ulama besar, kita sudah respect. Oh, jangan main-main. Oh, dia mengaji dengan syekh. Ini mengaji dengan Nabi SAW. Maka oleh kerana mereka murid-murid Nabi, kita ikut. Demikian kita ikut ulama bukan kerana ulama maksum, tapi kerana ulama adalah pewaris Nabi. So ini sangat logik. Kita tidak akan hantar kereta yang rosak kepada doktor dan kita tidak akan berobat dengan mekanik. Ya, masing-masing ada bidang kepakaran. Yang pakar dalam bidang agama adalah ulama. Baik. Ini mungkin saya skip sebab ini dalam hal simple. Dia kata orang agama juga terdedah pada hawa nafsu dan penyelewengan, itu tidak nafikan. Ya. Mungkin ada one or two scholars yang terikut hawa nafsu, yang berfatwa kerana dunia, yang digelarkan sebagai ulama su. Tapi ada satu mekanisme untuk membenteng agama namanya ijma', konsensus, kesepakatan ulama. Jadi kalau ada fatwa yang syaz, yang melanggar kesepakatan ulama ni, automatik tertolak. Kemudian kalau dikatakan ulama ada hawa nafsu, ya, yang juhalak lagi banyak hawa nafsu. Dah lah ada hawa nafsu lagi jahil. Ya, sebabnya ulama dia ada ilmu. Baik. Ini juga saya skip, akan jadi terlalu panjang. Baik. Ini equality. Kata dia lelaki dan wanita adalah equal beings, manusia yang tidak ada beza. Kenapakah dilayan secara berbeza? Jadi kita kata, memang betul. Memang antara lelaki dan wanita banyak persamaan. Ya, dari segi hak dia, dari segi perasaan dia, dari segi emosi dia, dari segi entertainment dia, dari segi dia punya hak untuk mendapat keadilan dan sebagainya. Tidak dinafikan. Tapi kalau nak total equality, itu menafikan realiti kehidupan. Termasuk fakta sains, termasuk fakta biologi, termasuk fakta psikologi, termasuk perbezaan dari segi emosi. Ya. Saya sekarang jelas orang panggil Ustaz Engku, tapi masa saya sekolah dahulu, saya dulu di Malay College, saya ambil aliran sains. Saya sempat belajar fizik, chemistry dengan biologi. Ya. Saya masih ingat masa form 4, form 5, cikgu biologi tunjuk diagram. Ya. Ini female punya reproductive system, ini male punya reproductive system. Tak sama. Tak payahlah cek balik rumah pun tahu tak sama. Tak payah diagram sangat. Dan impossible untuk male mengandung. Dia bolehlah buat cutting macam mana nampak macam perempuan. Tapi dia tak akan mengandung sebab dia tak sama. Jadi sebenarnya mereka hanya nak mendesak supaya hukum hakam agama itu terbatalkan. Kan? Faraid dia akan jadi sama rata. Hak cerai akan jadi sama rata. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan lelaki dan wanita bukan untuk compete, bukan untuk bersaing, untuk supaya kamu mengalahkan yang satu lagi, tetapi adalah untuk complete each other, untuk complement. Lelaki ada kelebihan dan kelemahan, wanita juga ada kelebihan dan kelemahan. So saling melengkapi. Jadi mereka seolah-olah menjadikan perempuan itu sentiasa ingin menjadi lelaki. Buat apa? Kita nak perempuan because dia perempuan. Betul tak? Kalau dia dah jadi secara lelaki sebiji, buat apa? Dan perempuan nak lelaki because dia nak lelaki. Kalau lelaki itu dah jadi macam perempuan, buat apa? Dan dia orang memang double standard. Sebab dalam bab sukan misalnya, kenapa masih ada acara lelaki, acara wanita? Kenapa tak seluruh lelaki wanita compete dalam satu acara? Sebab memang tak sama. Wanita akan kalah. Ini bukan saya reka ya. Di luar negara kan mereka
kata kalau orang tu cakap dia perempuan, kita tak boleh argue dengan dia walaupun dia ada benda tu. Tapi dia kata saya wanita, so kita kena iktiraf hak dia. Kalau dia sendiri dah rasa diri dia wanita, siapa kita nak kata dia lelaki? Dah memang kejutan macam tu, takkan nak kata lelaki perempuan. Tapi kat sana tahu macam mana dia punya logik. Dia boleh kata actually I'm a female trapped in a male body. Dia boleh argue macam tu. Saya sebenarnya perempuan, kata dia, tapi saya terperangkap dalam jasad lelaki. Jenuh lah macam tu. Habis tu kalau ada satu orang buat benda-benda tak senonoh, orang tangkap dia, dia kata actually I'm still a child trapped in adult body. Dia kata jangan hukum saya budak-budak lagi. Saya nampak je orang tua, tapi saya ni kanak-kanak yang terperangkap dalam jasad orang tua. Ada orang yang sempurna jasad dia, dia kata dia orang cacat terperangkap dalam jasad orang sempurna. So dia hak untuk cungkil mata dia, butakan mata dia, potong tangan sendiri. Ini bukan equality, ini adalah kegilaan sebenarnya. Ini bukan freedom. Ini adalah insanity. Tapi tak tahu mereka cuba iktiraf. Jadi ada dua orang mengaku kata dia perempuan, dan dia dibenarkan lomba lari sama dengan perempuan. Sempat dua kalilah dia orang menang. Yang perempuan-perempuan ni tulis surat kepada penganjur minta ban dua orang ni, sebab kalau tak dia orang tak boleh menang. Because lelaki kan of course dia laju lagi daripada perempuan. Dari segi selain pada sistem peranakan, tulang tak sama, bentuk tulang, ketebatan tulang tak sama. Ini contohlah ya. Kalau kita bagi assignment, seorang lelaki, seorang perempuan, assignment sama je. Kita kata kamu pergi ke shopping complex, beli satu helai seluar jenama sekian. So yang lain biru tu, yang lelaki, dia masuk, dia cari kedai jual seluar, beli, keluar. Yang merah tadi, yang tawaf satu shopping complex ni, ini perempuan. Ini reality. Perempuan kalau dia nak beli sesuatu, dia tawaf dulu pusing sana, dia enjoy the process. Dah berapa kilometer dah dia exercise dalam tu, dia tak rasa. Lelaki biasanya kita dah tahu kita nak beli apa, kita terus pergi ke kedai tu, kita beli dan kita balik. Jadi banyak benda sebenarnya yang lelaki dan wanita berbeza, yang cuba dipejam mata oleh orang liberal semata-mata mereka nak meruntuhkan hukum hakam agama. Ada juga yang sampai ke tahap mempertikaikan hukum ya. Dia kata Allah yang cipta babi, kenapa Allah haramkan makan babi? Baik jangan cipta babi. Jadi ini kan kelakar lah. Benda tu dah wujud, babi tu dah wujud, kamu nak kata baik jangan cipta babi, apa cerita? Tidak semua benda yang wujud untuk kita makan walaupun boleh dimakan. Tapi kalau benda yang tak boleh makan, macam racun, macam api, kan jelas benda tu wujud tapi bukan untuk dimakan. Jadi babi tadi Allah yang wujudkan, tapi Allah haramkan makan. Jadi kita patuh dan kita yakin bahawa ada di sana kebaikan pada mematuhi perintah Allah. Ada yang mempertikaikan, kata dia Tuhan yang menjadikan rangsangan seks, maknanya kita punya sexual attraction tu bukan kita buat-buat, dia natural kan. Tak perlu macam anak kita dah besar kita ajar, nanti kamu dah besar kamu kena macam ni, kamu kena ada tertarik dekat perempuan. Yang perempuan kita ajar dia, kamu dah besar nanti kamu ada tertarik dengan lelaki. Tak perlu. Benda tu nanti dia akan datang sendiri. Jadi dia kata oleh kerana sexual attraction ni natural, kenapa pula agama mengharamkan seks bebas? Buat apa cipta manusia? Jadi seolah-olah dia bayangkan manusia ni diciptakan untuk seks bebas ya. Jadi macam lembu tepi jalan pun jadi, macam kucing tepi longkang pun jadi. Jadi sebenarnya tak semua benda yang natural kita bebas. Nafsu nak makan minum natural. Tapi adakah oleh kerana kita tu nafsu makan minum kita tu natural, misalnya kita beratur panjang ke R&R musim perayaan, nak beli makanan, dah letih dah lapar, panjang beratur. Tiba-tiba kita nampak satu orang bawa sepinggan nasi biryani kambing misalnya, lalu kita ambil pinggan nasi dia dan kita makan. Boleh tak? Itu dah marah hamba Allah tu. Dia kata, cik ni kenapa ambil nasi saya? Oh, kita kata jangan marah bang, ini rancangan semula jadi. Tak selesai. Kalau dia tampar kita, dia cakap ambil kau, ini pun juga rancangan semula jadi. Tak, rancangan semula jadi is not a justification
untuk menghalalkan segala-galanya. Tapi inilah yang ada dalam pemikiran orang liberal. Baik. Jadi akan masuk waktu Isya, saya akan bagi laluan sebelum saya sambung lagi menjawab dakwaan kononnya umat Islam terhutang budi kepada liberalisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita sambung lagi pembahasan tentang ancaman aliran sesat kepada masyarakat. Sekarang ini tentang ancaman liberalisme. Ada sebahagian umat Islam sendiri yang agak apologetik dengan golongan liberal. Dia kata sebenarnya kita orang Islam ni terhutang budi
kepada liberalism. Kenapa? Sebab kalau kita lihat dakwah-dakwah Islam di barat mendapat sambutan yang hebat. Kenapa kata dia? Sebab orang barat liberal, dia very open, dia terbuka. Kalau kita boleh convincekan dia, dia beriman. So bermakna kita orang Islam ni terhutang budi kepada liberalism. Jadi ini sebenarnya terbalik, ya. Orang-orang liberal yang terhutang budi kepada ajaran Islam, ya. Kalau agama lain mungkin, sebab kalau kita tahu satu masa dahulu, kita boleh katakan the dark ages, kan, orang-orang masa itu ditindas oleh golongan gereja. Mereka ditindas misalnya dari segi natural desire. Kalau nak jadi baik tak boleh kahwin, kan? Nak jadi orang-orang gereja tak boleh kahwin. Sedangkan kahwin kan satu benda yang fitrah, satu benda yang semula jadi, yang natural. Tapi mereka secara dogmatik suruh ikut macam itu. Ada benda-benda yang tak masuk akal. Tuhan ini sebenarnya adalah satu dalam tiga. Mana boleh satu dalam tiga? It's either one or three. It couldn't be one in three. Tapi agama dah kata macam itu, kamu percaya saja. Jadi bila mereka ditekan, intelek mereka ditekan, natural desire mereka ditekan secara dogmatik macam itu, maka bangkitlah liberalism untuk menentang penindasan yang dilakukan atas nama agama. So in that sense mereka terhutang budi kepada liberalism. Tapi Islam tidak. Sebaliknya Islam yang berbudi kepada golongan liberal. Sebab bila mereka dah dapat kebebasan, mereka nak bawa ke mana kebebasan itu kalau tidak ada panduan. That's why di sana mereka jadi atheist, mereka jadi, ada, saya baca satu kejadian, mungkin ada beberapa kejadian lagi. Orang tu dia merasakan diri dia sebenarnya anjing. Dulu ada slide satu ada gambar dia. Jadi walaupun dia manusia, tapi dia kata dia sebenarnya adalah seekor anjing yang terperangkap dalam jasad manusia. So dia buat pemudahan, dia ubah mulut dia jadi macam mulut anjing. So dia makan macam anjing. Petang-petang isteri dia bawa, isteri dia manusia pula. Lepas tu anjing kahwin dengan anjing lah. Tapi isteri dia manusia. So petang-petang isteri dia bawa dia jalan, kan. Orang walk the dog, kan. So ini kan kegilaan. So mujur orang-orang barat dalam keadaan mereka terbuka tu datang Islam untuk mengisi kebebasan yang mereka dapat. Itu dengan panduan. Jadi tidaklah mereka jadi insanity yang disguise sebagai freedom. Baik. Kemudian mereka sampai ke tahap mengatakan Tuhan tidak ada, atheism. Dan di negara kita ni ada sebahagian umat Islam merasakan kalau atheism ni yang moden. Orang Melayu merasakan kalau dia atheist tu dia ke depan, kalau dia masih beragama dia tu mundur. Ini silap. Sebenarnya atheism yang mundur. Atheism ni mereka tidak mahu berfikir lebih jauh. Mereka kata tidak ada bukti Tuhan wujud. Sebab itu kita tak percaya ada Tuhan. Because anything that you believe, you must have proof. Kalau tak ada proof, maknanya you percaya betul-tuli. Dia nampak macam dia pandai. Sebenarnya tak pandai. Sebab bukti Tuhan jelas. The mere presence of ourselves is speaking about the existence of God. Kewujudan kita sedang bercakap tentang kewujudan Allah. Sebab kita semua wujud selepas tak wujud. Dulu kita tak wujud, sekarang baru kita wujud. So simple logic, sesuatu yang wujud selepas tak wujud mesti diwujudkan. Tak mungkin dia mewujudkan diri sendiri. Mungkin tak tuan-tuan sebenarnya mewujudkan diri sendiri? Tak ada lah. Kalau wujud diri sendiri, tak adalah spek kita macam ni. Mesti lagi hebat lagi spesifikasi dia, betul tak? Tak ada orang. Lagipun yang tak wujud mustahil mewujudkan. Dan tak mungkin wujud dengan sendiri. Alangkah kalau dahulu di belakang rumah jiran kita tu tak ada reban ayam. Kita lama tak balik ke taman, sekali kita balik tengok belakang rumah jiran ada reban ayam kecil, comel je. Kita tanya, "Ji, siapa buat reban ayam ni?" Dia jawab, "Mana ada orang buat, jadi sendiri." Kita kata kasar, kawan kita bergurau. Boleh pula reban ayam jadi sendiri. Oh, reban ayam tak boleh jadi sendiri. Langit bumi boleh jadi sendiri. Bulan bintang boleh jadi sendiri. Jadi ada orang pernah bertanya kepada orang ateis,
Dia tanya, kamu percaya tak dia ada bagi orang ateis tu belik-belik buku-buku yang ada gambar, ada tulisan. Dia kata, kamu percaya tak kalau saya kata buku ni jadi dengan sendiri? Orang ateis pun gelak. Dia tahu benda tu impossible. Mesti ada pencetak yang cetak. Lepas tu dia tanya, kamu tahu tak tentang DNA? Oh, dia kata, saya tahu DNA. Apa fungsi DNA? Oh, dia kata, DNA inilah yang menentukan rambut orang tu macam mana, warna mata dia macam mana. So, kamu boleh terima tak kalau saya kata DNA ni macam is a book of life lah. Satu buku yang ada kod-kod tentang kehidupan seseorang tu, yang mana satu orang unik berbanding dengan yang lain, tak sama. Bolehlah dia cakap. Jadi orang tu jawab balik. Dia kata, kalau kamu tak boleh terima buku ni jadi dengan sendiri, dakwat dia bercantum-cantum jadi tulisan sendiri, warna tu bergerak jadi gambar sendiri, kamu tak boleh terima, macam mana kamu boleh terima jutaan buku-buku kehidupan? Kan DNA manusia ni tak sama satu sama lain. Boleh jadi dengan sendiri. Termenung orang ateis tu. Sebab ateis ni dia stop to think, dia rasa convenient mengatakan tidak ada bukti, padahal ada bukti. Tapi memadai, misalnya kalau kita berdepan dengan orang ateis, kita tanya dia, okey, kamu percaya Tuhan tak wujud? Setiap kepercayaan perlu dibuktikan. Cuba kamu buktikan Tuhan itu tak wujud. Kalau orang Kelantan dia kata paca kau tak boleh. Macam mana dia nak buktikan Tuhan tak wujud? Tak mungkin. So oleh kerana dia sendiri tak boleh buktikan Tuhan tak wujud, maka dia kona lepeh. Dia kata atheism tu bukan percaya Tuhan tak wujud. Sebab dia tahu kalau percaya kena buktikan. Tapi atheism is the lack of belief in the existence of God. Maknanya kami tidak ada kepercayaan bahawa Tuhan itu wujud. Saya kata kau nak lepeh. Yang dia believe, dia tak perlu proof. Yang orang lain believe, dia kata tak ada proof. So macam mana? It's not fair. Awak nak orang buktikan kepercayaan mereka, tapi awak tak boleh buktikan kepercayaan awak. Tapi sebenarnya kita boleh buktikan. Misalnya kalau rumah ni a few years ago macam sebelah kiri usang buruk, sekarang kita lihat sudah elok, sudah cat baru, confirm ada orang yang buat. Ini baru benda yang simple. Ini belum lagi cerita tentang orbit, tentang cakrawala, tentang sistem dalam lautan, tentang sistem dalam tubuh badan. Belum lagi. Sistem tubuh badan kita pun sudah menakjubkan. Urat saraf kita apa fungsi dan sebagainya, lapisan kulit kita apa fungsi dan sebagainya. Ini simple. Sekarang orang mungkin dah tak guna dacing macam ini. Orang pakai yang ada jarum. Satu masa dahulu kan, masa saya sekolah rendah, nenek saya berniaga masih pakai dacing macam ini. Sekarang dah jadi logo saja, lambang saja, orang dah tak ada dacing macam ini. Tapi the logic is, kan kewujudan ini adalah satu yang seimbang antara ada dan tiada. Kadang-kadang mereka ni dia tanya kita, apa bukti Tuhan ada? Kita kata ada alam ni, mesti ada Tuhan, ada pencipta dia. So dia kata, tapi kalau alam tak ada, macam mana? Kalau alam tak ada, kira Tuhan tak ada? Tidak. Kita kata kepada dia, ada atau tidak ada alam, bukti Tuhan ada. Kenapa? Kerana ada dan tiada ni adalah dua benda yang seimbang. Kita ambil contoh mudah ya. Macam tadi saya datang tadi daripada Hulu Langat, hadir majlis akad nikah anak saudara saya. Ya, anak pada adik saya akad nikah tadi, petang tadi. Moga-moga Allah berkati. Soalan, agak-agak anak saudara saya ni akan dapat anak ke tidak? Jawabnya mungkin. Possible. Kan? Possible bila orang tu kahwin, dia dapat anak. Ada kemungkinan juga tak dapat anak? Ada. Sebab ada orang kahwin dapat anak, ramai anak dia. Ada orang kahwin 10, 20 tahun, berobat cara kampung, berobat cara bandar, tak dapat. Jadi ada tak ada anak tu kan seimbang. Maka bila terbukti berat salah satu daripada dua keseimbangan tadi, tiba-tiba berat sebelah tak ada, ya, dah kahwin lama pun memang tidak ada anak, berarti ada yang menentukan berat sebelah tidak ada tadi. Apatah lagi berat sebelah ada, ya, satu van anak dia, 10-12 orang anak dia, padahal dulu hanya suami isteri saja. Pasti ada yang mewujudkan anak dia, tak akan jadi dengan sendiri. Jadi atheism sebenarnya adalah tak maju. Atheism ni adalah kelemahan dalam berfikir.
Jadi macam mana ulat bertukar jadi rama-rama, semua benda ini menunjukkan kepada kewujudan Tuhan. Contohlah, saya tak pasti dah dia orang etis ke tak, tapi tengok muka pun serambut semacamnya kan. Kata dia sains bagus, dia kata. Science is just used based on what's observed. Science okay. Science ni dia observe then dia akan adjust. Faith tak bagus because it's a denial of observation. So that belief can be preserved. Kalau faith tu tak bagus. Sebab awak pejam mata terhadap apa yang awak lihat semata-mata awak nak preserve kepercayaan awak. Ini benar kalau berkaitan dengan agama-agama yang sesat. Tapi tidak benar kalau dengan Islam. Kan kalau orang yang sembah batu kayu, kalau dia observe sikit dia takkan sembah. Ataupun dia sembah patung yang dia buat. Kan patung tu kamu yang bentuk kan, tangan macam ni, tangan macam tu. Kan pernah ada riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu merasa lucu kalau zaman dahulu sebelum Islam ada berhala buat daripada kurma. Satu hari rasa lapar. Dia ambil kurma tu daripada tu makan. Jadi bila dah Islam dia rasa kelakar. Ada pula aku makan Tuhan aku. Jadi kalau percayaan yang sesat, betul statement ni. Kalau mereka tengok apa yang ada di sekeliling mereka, mereka akan tinggalkan sembah berhala, sembah batu, sembah kayu, mereka tidak akan buat. Tetapi kalau dengan Islam, tak betul. In fact, observation brings us to belief. Observation brings us to faith. Berapa ramai orang-orang saintis yang bila dia observe, dia akan beriman. Tapi kalau dia just look at the figures, dia tak pergi further, mungkin dia tidak dapat hidayah. Tapi yang go beyond, mempersoalkan kenapa begini, kenapa begitu, maka observation yang membawakan dia ada faith, dia ada kepercayaan. Baik. Jadi bukti kewujudan Tuhan ini sebenarnya berdasarkan dalil-dalil nakli dan juga dalil akli dalam Islam. Tidak ada isu faith dengan observation itu bercanggah. Okay. Observation akan support lagi kita punya faith. Ya. Tapi hati-hati, di zaman kita ni ada satu penyakit. Ya, saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya, ringkasan daripada penyakit ini adalah BBAK. Ya. Orang bandar mahkota, orang BBM, orang BBM tahu tak penyakit BBAK? Tengok pada reaction muka tu macam blank. Belum tahu lah, muka-muka belum sampai lah penyakit tu di sini. Di KL sana dah ramai. Ya. BBAK ni ringkasan kepada penyakit biar bodoh asal confident. Dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, kita dapat detect macam ni. Dia cakap bukan main confident, tapi apa yang dia cakap tu menunjukkan kebodohan. Salah satunya, satu orang datang ke Facebook, dia kata, Ustaz, saya dalam bab akidah, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Masya Allah, tabarakallah, cantiklah, nampak sihat. Tiba-tiba dia sambung lagi. Dia kata, saya tidak guna akal. Bila dia cakap, saya ikut Quran Sunnah, saya tak guna akal, automatik kita dapat cap. Dia sudah kena penyakit, bodoh tapi confident. Kalau dia tidak bodoh, dia tidak akan tergamak cakap macam itu. Saya ikut Quran Sunnah, saya tidak guna akal. Come on, sejak bila Quran Sunnah melarang kita guna akal? Kamu sedang memfitnah Quran dan Sunnah. Seolah-olah Quran dan Sunnah melarang umat menggunakan akal. Tidakkah Allah yang berfirman, afala ta'qilun? Kenapakah kamu tidak menggunakan akal? Allah tempelak orang yang tidak menggunakan akal. Bahkan dalam surah Al-Mulk yang kerap dibaca di masjid-masjid selepas sembahyang Isya, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah rakamkan ucapan orang ahli neraka, mereka berkata, kalaulah dahulu ketika dunia nasma'u, kami mahu mendengar dakwah, seruan dan sebagainya, au naqilu, atau kami di dunia dulu mahu menggunakan akal, tidaklah kami tergolong daripada ahli neraka. Jadi ayat itu jelas menunjukkan salah satu dari dua sebab masuk neraka adalah tidak guna akal. Tapi dia kata kena kan bab akidah, kata dia. Bab akidah kita hanya kepada sunnah. Tidak. Bahkan yang beriman dengan Nabi SAW, sebelum mereka beriman, mereka menggunakan akal lalu mereka beriman. Contoh, kita nak berdakwah kepada non-Muslim, ya, atau kepada ateis, ya. Kita kata kamu kena percaya pada kewujudan Tuhan. Dia kata prove it to me. Kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Atau kita kata Allahu khaliqu kulli syai. Itu bukti Allah wujud. Kan belum. Dia belum menerima lagi ayat Al-Quran untuk dia be bound
by the verses untuk kita orang Islam, ya. Apa dalilnya? Ni ayatnya. Apa dalil? Ni hadisnya. Kita orang Islam. Tapi berdepan dengan orang yang belum Islam, nak tak nak kita kena dalil akli. Dan lebih-lebih lagi dalil akli ini Quran dan Sunnah yang suruh kita gunakan. Ya. Allah berfirman, "Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Demikianlah Allah Taala menerangkan kepada kamu ayat-ayat keterangan hukumnya, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kenapa kamu tidak perhatikan? Kan saya sudah bagi contoh jantung tadi. Kalau kita perhati pada organ jantung yang kita sendiri tidak boleh kawal, berarti ada Tuhan yang mengawal. Ya, orang yang pakai cermin mata, kenapa pakai cermin mata? Sebab kabur, rabun. Padahal secara teori, untuk tidak rabun, kita pastikan arca itu jatuh betul-betul sharp. Jangan jatuh ke depan atau jatuh ke belakang. Dia akan jadi rabun dekat, rabun jauh. Baik, cuba buka cermin mata dan adjust otot mata. Yang pakai cermin mata, cuba adjust. Tak jadi. Berarti otot-otot mata kita pun kita tidak boleh kawal ikut selera kita. Dan siapa yang kawal? Tuan-tuan yang sudah putih ini semua, tuan-tuan letak cat ke apa? Tak, jadi sendiri. Kita kalau boleh nak hitam kan nampak muda sikit. Nampak? Tak macam sekarang putih ni susah dah sikit. Kadang-kadang orang panggil atuk. Kan? Kita jalan kat kedai, dia dengan dukung baby. Tengok atuk. Kita belum ada cucu lagi dah dipanggil atuk. Tapi luar kawalan. Jadi wa fi anfusikum, dalam diri kamu, kenapa kamu tidak fikirkan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam perkara akidah, di dalam membuktikan tauhid dan menolak syirik, Allah menggunakan dalil akli. Jadi siapa yang tolak dalil akal, dia menolak cara Allah. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya langit dan bumi tuhan-tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa kedua-duanya. Tengok. Jadi hati-hati ya, lau bukan berarti boleh jadi. Ada kadang-kadang lau tu berarti mustahil. Kan ada dah difatwakan oleh Jabatan Mufti Terengganu ajaran Muhib Khawli, ya. Rakyat Syria sudah jadi dapat PR di Malaysia, kahwin dengan orang Malaysia, adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Kebetulan pula 2 hari lepas saya ada mesyuarat jawatankuasa perundingan hukum syarak negeri Pahang di sebuah hotel di Bukit Bintang. Habis mesyuarat, saya kena bergegas ke Ipoh untuk buat satu pembatangan the following day. Masa saya nak naik kereta tu, nak bergerak, datang satu orang senyum salam. Dia kenal lecah mungkin melalui Facebook atau apa. Dia kata, "Ustaz, saya lah yang naikkan Muhib Khawli ni. Facebook dia tu saya yang buat. Dan saya tak sempat," dia kata. Saya masa tu dah nak tutup Facebook dia, tapi somehow dia lantik admin lain, saya kena tendang. Jadi saya tertarik, soal masa tak banyak, saya tak boleh sembang panjang. Saya cuma nak tahu satu lah, saya tanya. Dia ni taqiyah ke dia berubah? Sebab setahu saya, dahulu dia tak macam itu. Dia pernah kuliah di surau-surau rumah saya. Saya tengok, Masya Allah, sedap suara dia baca Quran. Dan orang kata dia tu suka berqasidah, maulid dan sebagainya. Saya perasan dia berubah 2020. Masa PKP. Jadi tentang isu bid'ah mula-mula dia berubah. Dia sampai kata Allah boleh, kalau Allah nak, Allah boleh berat. Itu memang berat. Jadi saya tanya, dia ni agak taqiyah ke dia berubah? Dia kata dia berubah. Maknanya dia dulu tidak macam itu. So, saya tanya macam mana dia berubah? Dia kata tahun 2020 ada seorang tokoh kontak Muhib Khawli, kata nak jumpa. Jadi yang kawan ni kata jangan. Dia kata jangan. Tak, dia kata nak jumpa juga. So dia pergi jumpa. Dia kata lepas jumpa dengan tokoh tersebut, sebulan saya tak ada kontak dia. Saya cuba kontak tak dapat. Lepas sebulan tu barulah boleh kontak balik. Masa tu dia berubah. Jadi dia kata apa? Antara yang menyebabkan Jabatan Mufti Negeri Terengganu keluarkan fatwa tu sebab dia kata kalau Allah berkehendak, Allah boleh ciptakan anak untuk diri dia. Ini satu masalah dia tak faham. Lau dalam ayat Quran tu, lau aradal hayat takhidha walada, kalaulah Allah nak ambil anak. Lau di situ tidak menunjukkan boleh. Lau di situ menunjukkan mustahil. Macam sama lau di sini. Kalaulah pada langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan yang banyak selain pada Allah.
Adakah maknanya kalau Allah berkehendak Allah boleh cipta Tuhan lain? Tidak. Dan selebihnya itu kena belajar sifat 20 level tinggi sikit. Level ta'alluq. Level fardu ain tak boleh. Level fardu kifayah, kudrah itu ada skop dia. Skop kudrah adalah pada yang mungkin saja. Yang possible itu adalah skop kudrah. Yang impossible, Tuhan selain daripada Allah impossible, anak Allah impossible, itu keluar daripada skop kudrah. Maka tak timbul soalan, kalau Allah nak, boleh tak Allah beranak? Tak ada. Kan Allah Maha berkuasa, ya Allah Maha berkuasa. Kuasa Allah tidak ada mengenai dengan benda yang mustahil. Anak Allah itu mustahil. Jadi kalaulah ada Tuhan yang banyak, maknanya akal saja. Realiti Tuhan tak banyak. Tapi akal kan boleh fikir. Kalau Tuhan banyak, mesti Tuhan masing-masing nak buat cara masing-masing. Itu macam mana? Hancurlah langit bumi ni. Kalau tak faham, tengoklah sistem PRU di negara kita ni. Kenapa kita buat pilihan raya? Sebab nak pilih kerajaan. Pilihan raya banyak, belanja habis. Katanya sekarang dah sampai trilion. Kalau dulu milion kan, jutaan habis buat pilihan raya. Kenapa kita tak lantik saja? Tak payah pilihan raya lah. Siapa minat jadi kerajaan, kita lantik. Masalahnya bukan satu, Ustaz. Banyak. Jadi kerajaan tu ramai. Tak apalah, kita lantik semua. Cek punya cek ada 3 kumpulan nak jadi kerajaan. Kita lantik 3 jadi kerajaan. Habis Perdana Menteri macam mana? Oh, masing-masing kerajaan pilihlah siapa jadi Perdana Menteri dia. Jadi kita ada 3 Perdana Menteri. Habis Menteri Kabinet, nah masing-masing Perdana Menteri lantiklah Menteri Kabinet masing-masing. Itu agak macam mana negara kita nanti. Masa kita ada 1 Menteri Kesihatan itu hari pun kita masih pening. Cocok 2 kali ke cocok 3 kali? Kan? Ada kata 2 kali dah cukup, ada kata booster baru cukup. Itu baru 1 Menteri Kesihatan. Kalau ada 3 Menteri Kesihatan, apa poin? Poinnya, kalau negara sekecil Malaysia pun tak boleh dibayangkan oleh akal kita ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan. Boleh ke alam semesta, langit bumi, bulan dan bintang, matahari dan juga planet-planet ya, yang dalam lautan dan di atas daratan ini, tiba-tiba Tuhan banyak yang mentadbirkan dia. Mustahil. Mustahil itu hukum akal. Hukum akal terbahagi 3. Sesuatu yang akal tak boleh terima tiada, itu namanya wajib. Sesuatu yang akal tak boleh terima ada, itu namanya mustahil. Sesuatu yang akal boleh terima ada pun boleh jadi, tak ada pun boleh jadi, itu namanya jaiz, harus. Penting sekarang ni untuk masyarakat tahu balik hukum akal ni macam mana. Kalau tak macam mana? Tuhan kalau nak, Tuhan boleh beranak. Ini bukan lagi bid'ah, ini sudah bawa pada kufur. Mengatakan Tuhan boleh beranak itu sudah bermain pada sempadan kekufuran. Bukan lagi bid'ah sesat. Baik. Ada lagi tinggal 3 minit ya sebelum 8.45. Mungkin saya memadaikan dengan bahawa menggunakan dalil akli dalam akidah adalah sunnah para rasul. Contohnya Nabi Ibrahim AS dalam nak menolak syirik di Namrud dan nak membuktikan tauhidnya Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim menggunakan dalil akli, dalil akal. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tapi lemah. Maka Nabi Ibrahim bagi tahu kamu bukan Tuhan sebab kamu lemah. Rabbi allazi yuhyi wa yumiit. Tuhan sebenar itu Tuhan aku, berkuasa menghidupkan, berkuasa mematikan. Rupanya Namrud ni dah lama kena penyakit BBAK. Biar tu masa confident. Jadi Namrud confident, dia kata ana uhyi wa umiit. Aku juga boleh menghidup dan mematikan. Lalu dia bunuh 1 orang dan dilepaskan 1 orang. Konon kata yang dia bunuh dah matikan, yang dilepas dia telah hidupkan. Itu loya buruk lah. Yang kau lepas tu dah hidup lama, bukan kau yang hidupkan dia. Kalau memang menghidupkan 1 ekor nyamuk, juga Namrud tidak boleh hidupkan. 1 ekor nyamuk tak boleh hidupkan. Maka Nabi Ibrahim AS membawa dalil yang lebih jelas, dalil akli. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan sebenar berkuasa menerbitkan matahari dari barat, dari timur. Kalau kamu Tuhan, tentu kamu kuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari daripada barat. Tak boleh dia. Dengan hujah akal. Dan akhir, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga nak mengajar hakikat tauhid, Nabi guna dalil akli. Nabi bersabda, la adwa, tidak ada jangkitan. Hakikatlah. Sebab ada jangkitan. Sebab itu Nabi berpesan, kalau ada negeri kena taun, yang belum masuk jangan masuk, nanti berjangkit. Yang belum keluar jangan keluar, nanti tersebar penyakit. Itu dari segi syariat. Dari segi hakikat, penyakit daripada Allah. Maka tidak ada jangkitan. Arab kampung, Arab Badawi nak belajar ilmu hakikat, lambat sikit, dia tak faham. Dia kata macam mana Rasulullah tidak ada jangkitan. Saya perhati ada beberapa ekor unta sihat, masuk 1 ekor unta yang berpenyakit, yang sihat jadi berpenyakit. Jadi Nabi SAW dapat tangkap kalau orang Arab Badawi ini masih terikat dengan asbab.
cause and effect. Yang Nabi nak cerita hakikat, bukan asbab. Lalu Nabi SAW membuka minda Arab Badawi ini dengan dalil akli. Dengan satu soalan yang mudah, Nabi SAW bertanya, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit perlu kepada jangkitan, siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit? Kalau unta ni jangkit pada unta ni putus-putus, itu mustahil. Akal tak boleh terima. Tak ada stop dia. Mesti ada unta yang mula-mula sakit. Baru Arab Badawi itu faham, oh kalau itu memang penyakit hakikatnya daripada Allah. 8.45 sebagaimana yang dijanjikan. Tak sempat kita cerita tentang literal, tentang sectarian, tentang mystical. Mungkinlah ada rezeki akan datang kita allocate untuk lihat aliran literal pula. Sebagaimana yang dijanjikan tadi, kalau ada sebarang soalan, silakan. Okey, saya cuba jawab. Saya di Melaka semalam di Masjid Al-Azim, masjid bagi tajuk pada saya kata ni tajuk berani mati. Tajuknya adalah ancaman Wahabi kepada umat Islam. Masjid yang pilih tajuk, saya yang kena hantar. Dia kata, Ustaz Engku ni tak habis-habis meratib Wahabi. Jadi pertama saya jawablah, cerita tentang kesesatan golongan yang sesat ni adalah amar ma'ruf nahi munkar, wajib. Bukan kata tak habis-habis, memang kena teruskan. Kemudian saya ni pula jenis bila orang kata macam tu, saya lagi geram. Jadi saya buat tajuk semalam tu, jom ratib Wahabi di Melaka. Lagi yang mana? Jadi ingat malam ni relax santai, kita pasal liberal. Rupanya soalan pasal Wahabi juga. Patutnya kita pasal liberal, soalan pasal liberal. Jadi kalau ada Wahabi yang ikut dekat live ni, dia marahlah. Biar pilah. Apa hukum bersolat berimamkan orang yang diketahui kesesatannya seperti Wahabi yang beriktikad Allah duduk di atas arasy, bermuka dan bertangan? Baik. Dia pertama, bid'ah ini ada bid'ah yang mudillah, menyebabkan orang itu jadi sesat, fasik, berdosa. Ada bid'ah yang mukaffirah, menyebabkan orang itu jadi kafir, terkeluar dari Islam. Contoh yang disepakati bid'ah yang mukaffirah adalah bid'ah golongan Qadariyah yang menafikan takdir Allah, yang mengatakan Allah tidak takdirkan perbuatan manusia, dan oleh itu Allah juga tidak tahu manusia nak buat apa. Bila manusia buat baru Allah tahu. Ini sepakat ulama mengatakan jadi kafir. Baik. Sementara akidah yang mengatakan Allah Ta'ala, Allah bermuka bertangan, itu perlu perincian. Kalau sampai membawa kepada tajsim yang soreh, menjisimkan Allah Ta'ala secara jelas, maka itu sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala, al-mujassim kafir. Jadi jelaslah kalau orang itu dah kafir. Tapi kafir tak kafir bukan kita yang tentukan, mahkamah yang tentukan. Kita bawa pada mahkamah, ada aduan, orang ni macam ni pegangan dia. Jadi akan mahkamah tanya, ada soal jawab, dan soal apa maksud kamu bila kamu cakap macam ini. Di situ baru boleh ditentukan. Katalah mahkamah dapati terbukti beliau tu jatuh kufur dengan apa yang beliau ucapkan atau apa yang beliau pegang, maka tidak sahlah sembahyang di belakang orang macam itu. Tapi kadang-kadang benda itu tidak soreh. Contohnya bila dia kata Allah atas arasy, itu tidak soreh lagi. Mungkin dia tidak bermaksud Allah itu berjisim, walaupun lazimnya begitu. Kalau dah ada di satu tempat, mana berjisim lah. Tapi kaedahnya adalah lazimul mazhab laisa bimazhab. Semata-mata sesuatu dilazimi oleh pegangan dia, tidak mesti dia berpegang begitu, maka tak boleh dikafirkan. Jadi sama juga mata lillahi yadun, dia kata Allah ada tangan. Ini dalam Quran ada sebut yadullah. Tapi apakah makna yadullah itu anggota badan? Itu kan tak jelas. Jadi dia tidak membawa dia kepada kufur. Lebih-lebih lagi kalau dia kata yadun dengan makna yang layak dengan Allah, itu tidak masalah. Kita pun sama, kita tidak memaknakan yadun dengan anggota tangan. Tapi setengah pada mereka dia berpura-pura. Dia kata dia tak masukkan yadun itu adalah anggota badan. Tapi dalam berhujah berdebat, tiba-tiba dia kata kalau Allah tak ada tangan, kira Allah kudung. Kalau macam tu kau fikir memang kau bayangkan Allah itu beranggota. Jadi yang selamat adalah tidak mengkafirkan. Lebih-lebih lagi kafir tak kafir ini adalah bidang kuasa mahkamah, bukan kita nak mengkafirkan. Makanya fahaman seperti itu dipanggil fahaman yang bid'ah. Hukum solat di belakang ahlul bid'ah makruh. Ya, makruh sepatutnya tidaklah kita cari yang tidak makruh. Tapi kalau sembahyang juga, sembahyangnya adalah sah. Ya.
Mohon Ustaz huraikan secara ringkas tauhid 3 yang berlawanan dengan ahli sunnah wal jamaah. Okey, tauhid 3 ni sebenarnya tajuk yang panjang kalau nak dihuraikan, boleh buat satu kuliah lain pula. Tajuknya tauhid 3. Tapi sebab dia minta ringkas, jadi saya cuba ringkas sebab masa kita tak lebih pada pukul 9, masih ada 10 minit lagi. InsyaAllah boleh, ringkas boleh. Tauhid 3 ini sama ada diasaskan ataupun dipopularkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Taymiyah ni ulama kurun ke-8. Jadi golongan Wahabi, mereka mengidolakan, kagum sungguh dengan Al-Imam Ibn Taymiyah ini, dan mereka mendakwa mereka ikut akidah salaf, akidah generasi awal. Sebenarnya tidak. Yang ikut akidah salaf adalah kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sebenarnya yang ikut akidah salaf. Jadi bila mereka ikut Al-Imam Ibn Taymiyah, confirm bukan salah, kerana salah yang popular adalah 3 generasi awal, sahabat Nabi, tabi'in dan juga tabi'in. Ada juga satu pandangan mengatakan the first 500 years, 500 tahun yang pertama tu masih boleh dianggap salah. Ikutlah mana-mana satu pun, Al-Imam Ibn Taymiyah confirm terkeluar bila kurun ke-8, first 700 years or something. Jadi beliau bukan salah, dan beliau ada buat perkara-perkara yang melanggar ijma'. Dalam kitab Al-Ajibah Al-Mardiyah Anil Aslatil Makkiyah, Al-Imam Al-Hafiz Waliuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah melanggar kurang lebih 60 ijma' ulama. Sebahagian dalam perkara akidah dan sebahagian dalam perkara fiqh. Kembali pada tauhid 3. Tauhid 3 ini bermaksud tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhidul asma'i was sifat. Tidak semua tauhid 3 itu batil, ada mengandungi kebenaran dan ada yang batil. So kita nak faham. Tauhid rububiyah daripada perkataan Rabbun. Apa makna Rabbun? Tuhan. Apa konsep tauhid rububiyah? Kita mengesakan Allah sebagai Rabb. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan penyakit, yang memberi rezeki, Allah semata-mata. Itu benar. Dalam tauhid sifat 20, dia panggil wahdaniyatul af'al, keesaan Allah pada perbuatan. Memang kita zahir nampak begini, nampak begitu, hakikatnya itu ketentuan Allah. Jadi itu benar. Yang batil adalah mereka mendakwa bahawa orang-orang musyrikin, penyembah berhala seperti Abu Jahal dan Abu Lahab juga bertauhid dengan tauhid rububiyah, iaitu batil. Lam yakul bihi ahadun minas salaf. Tidak ada seorang pun ulama salaf yang berpegang bahawa orang musyrikin ada tauhid namanya tauhid rububiyah. Tidak ada. Tiba-tiba mengaku akidah kami akidah salaf. Bohong. Salaf yang mana yang kata orang musyrik bertauhid? Punca kenapa? Salah tafsir ayat. Mereka Wahabi ni bukan tolak Quran hadis, tidak. Mereka pegang Quran hadis ya. Kalau liberal mungkin. Liberal yang ultra liberal, dia pandang Quran hadis ni macam cerita dongeng. Itu liberal. Literal macam Wahabi tidak. Mereka pegang Quran hadis, tetapi mereka salah tafsir. Antara salah tafsirnya firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wasakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa? Tanya orang musyrik. Siapa yang cipta langit dan bumi? Siapa yang pusing matahari dan bulan? Dan saya orang musyrik jawab Allah. Jadi, tengok orang musyrik menjawab Allah. Berarti dari segi rububiyah, penciptaan dan sebagainya ini mereka bertauhid. Tidak. Tidak ada ulama salaf yang memahami ayat itu bermakna orang musyrik bertauhid. Itu bermakna orang musyrik. Nama pun musyrik? Orang syirik. Mereka sebenarnya tidak ada hujjah dalam kesyirikan mereka. Kalau kita berhujah dengan orang musyrik, kamu sembah berhala, adakah berhala cipta langit bumi? Adakah berhala yang pusingkan matahari dan bulan? Tentu mereka tak ada jawab ya. Mereka terpaksa mengaku kalau Tuhan yang ciptakan. Tapi adakah mereka bertauhid? Tidak. Sambungan daripada ayat itu, fa'anna yufakun. Lalu selepas itu ke manakah mereka dipalingkan? Maknanya kepada kesyirikan. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Maknanya natijah buruk pada tauhid rububiyah adalah mentauhidkan orang musyrik. Abu Jahal pun bertauhid, Abu Lahab juga bertauhid, tapi tauhid rububiyah saja. Yang lebih parah adalah tauhid uluhiyah. Uluhiyah daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Tuhan juga. Rabb makna Tuhan, ilah juga makna Tuhan.
Tapi konsep tauhid uluhiyah kata mereka adalah kita mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah. Haram lagi syirik kalau kita beribadah kepada selain daripada Allah. Yang ini benar. Jangan kata sembah batu kayu, sembah malaikat juga haram dan syirik, sembah nabi juga haram dan syirik. Setakat itu betul. Tiba-tiba mereka mengatakan tawassul itu bercanggah dengan tauhid uluhiyah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Wahai Tuhan, dengan Al-Mustafa sampaikanlah hajat kami. Itu namanya tawassul. Oh, itu tahu ni. Sebab Nabi dah wafat, tak boleh. Kalau cerita panjang tak sempat Kenapa kita ahli sunnah berpegang tawassul tidak ada beza, orang hidup orang mati dua-dua boleh. Kemudian tabaruk mereka sempitkan hanya kepada Nabi SAW. Di sisi kita tabaruk boleh dengan orang-orang soleh. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah mengambil tabaruk dengan tangan orang Islam. Itu sabit dalam hadis. Kemudian yang paling serius adalah istighosah. Istighosah ni minta tolong. Jadi di sisi pendukung tauhid 3 minta tolong dengan nabi dan wali syirik akbar, jadi kafir. Alasan sebab mereka dah meninggal dunia. Di sisi ahli sunnah wal jamaah minta tolong dengan makhluk, dua-dua syirik, sama ada hidup atau mati tidak ada beza. Kalau dengan iktikad makhluk yang beri, memang makhluk yang beri, bukan Allah, ketika itu syirik. Maknanya kita ambil contoh mudah lah. Pergi ke ayah pin, pergi minta tolong dengan ayah pin, masa tu ayah pin hidup lagi. Di sisi penilaian kita syirik, kerana pergi ke ayah pin menganggap memang ayah pin yang beri. Berbeza kalau kita sekampung dengan ayah pin. Kadang-kadang kita tak tolong pin, tolong angkat barang pin, tak ada masalah. Sebab kita anggap dia asbab. Yang tolong kita adalah Allah. Jadi hidup mati tidak relevan. Habis orang mati nak tolong apa? Orang mati tolong mendoakan. Sebab itu kita istighosah dengan orang mati ni hanya dengan orang soleh. Kita tidak pergi ke kubur siapa-siapa, tidak. Kerana orang soleh ni diharapkan doa. Dah mati doa macam mana? Sabit dalam hadis. Sabit dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku bagus untuk kamu, mati aku juga bagus untuk kamu. Kenapa juga kalau Nabi wafat bagus? Nabi katakan, selepas saya meninggal dunia, amalan kamu dipamerkan kepada saya. Apa yang saya dapati amalan yang baik, saya memuji Allah. Apa yang saya dapati amalan yang buruk, saya berdoa memohon ampun buat kamu. Jadi itu masalah dengan tauhid uluhiyah ni, bukan konsep mengesakan Allah dalam beribadah tu betul. Tapi mensyirikkan tawassul, tabaruk dan istighosah itu tidak betul dan bercanggah dengan pegangan salafus saleh. Just untuk share, saya pernah tanya dalil haram istighosah dengan orang mati ni kepada beberapa orang PhD holder yang berpegang demikian dalam satu mesyuarat. Mereka kata ada banyak dalil. Bila saya minta satu dalil pun mereka tidak boleh bawa. Maka dalam dialog saya dengan Salman Ali di Perlis, tajuk isu Wahabi, saya tanya lain pula, saya tak tanya dalil lagi. Saya tanya, siapa ulama salaf yang mengharamkan istighosah dengan orang mati? Ustaz Salman Ali mengaku Imam Ibn Aqil adalah ulama salaf yang mengharamkan istighosah. Dua pendustaan atau kesilapan. Kalau sengaja dusta, kalau tak sengaja silap. Pertama, Imam Ibn Aqil bukan ulama salaf. Kedua, Imam Ibn Aqil termasuk ulama yang mengamalkan istighosah. Yang terakhir adalah asma' wa sifat. Nama Allah dan sifat Allah kita belajar, tak ada masalah. Tapi dia masalahnya memahami ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir, yang membatalkan ayat muhkamat seperti laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu masalah mereka. Akhirnya seolah-olah Allah ni satu bentuk yang terbentuk, satu jisim yang berjisim, yang bertempat, yang berubah, begitu begini. Itu masalah dengan tauhid 3. Jadi saya masih tinggal 1 minit. Saya meraihkan satu soalan yang terakhir ini, bagaimana yang terbaik untuk kita terus istiqamah agar tidak terjebak dalam ajaran sesat yang ada di Malaysia masa kini, semakin merebak dan seterusnya. Baik. Pertama, wallahu alam, ini setakat yang saya faham. Cara terbaik kena ada benih ikhlas dulu dalam hati kita. Ikhlas kita tu nak ridha Allah. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Agama terbina atas keikhlasan. An-nasihat dalam hadis itu bermakna keikhlasan. Bila kita ikhlas nak ridha Allah, lalu yang kita nak tu kita mohon kepada pemilik dia. Ya Allah, bukalah aku jalan-jalan untuk aku mencapai ridha.
meritih, menangis ke apa, seorang-seorang lah, ya. Bangun tengah-tengah malam ke, minta yang itu. Setelah itu kita usaha ikhtiar. Jadi hakikat, ya, hidayah, taufik semua di tangan Allah, istiqamah pun di tangan Allah. Kita minta dulu. Usaha ikhtiar adalah kita ada antivirus dalam diri kita, iaitu ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Pengajian sifat 20 itu perlu dihidupkan dengan cara yang moden, yang mudah faham. Isi tidak berubah, isi evergreen, tapi cara penyampaian tu kena relevan. Itu antivirus untuk pelbagai jenis ajaran sesat, atheism ke, literalism ke, liberalism ke, ada terkandung antivirusnya dalam pengajian sifat 20. Wallahu alam. Sama-sama kita berdoa seikhlas hati kepada Allah Taala. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita hidayah, taufik, ikhlas dan juga istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda min syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.